الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Surah Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud, dan mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami dalam mencari kebaikan dan ilmu, maka kami akan memberikan mereka petunjuk hidayah di jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang mulia. Al-Muhsinin, Al-Ankabut 69. Yang hormati dikasihi Al-Fadhil Tuan Nasir dan seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, yang hormati dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada pagi ini, yang dikasihi dan hormati yang diraihkan seluruh kehadiran para jamaah di pagi yang penuh ketenangan 1 Sya'ban yang berkat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan berpaginya kita di pagi yang berkat di hujung-hujung Sya'ban ini merupakan pagi-pagi yang penuh dengan kerahmatan dan keberkatan, di mana kita masih dapat menghirup udara segar. Subhanallahil azim, dalam keadaan kita masih lagi dapat bernafas, bernyawa, berbicara, bercakap, melangkah, berjalan, duduk dan bangun, dapat mengenal orang hampir dengan kita, keluarga, anak isteri, kawan, teman, taulan, dan kita masih mampu dapat tegak berdiri dalam salat qiyam tahajud kita, dan dapat menyempurnakan ibadat subuh pada pagi dengan sesempurnanya, dan sampai ke saat jam 6.29 saat ini kita masih lagi dalam keadaan diberikan rezeki kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi ucapan yang lebih besar melainkan Alhamdulillah.
apalagi ucapan lebih utama melainkan subhanallah. Apalagi ucapan yang lebih hebat dan mulia melainkan Allahu Akbar. Karena pastilah dalam kehidupan beragama ini, bila mana kita diberikan Allah nikmat yang tiada sudahnya, bahkan berkesinambungan, jadi sesaat ke minit, minit ke jam, jam ke hari ini, semua ini merupakan suatu peringatan buat kita bahawa kita adalah sekadar manusia yang lemah dan kerdil, yang tiada sebarang kekuatan, tiada sebarang kelebihan, melainkan semuanya yang kita ada adalah milik Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. An-Nahl 53. Apa saja yang kamu ada dalam hidup ini, semuanya fa min Allah. Anugerah, pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Bila kita ingat hal-hal sebegini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan jadi manusia yang insaf, munsif, sedar, tak lalai, tak lupa, tak leka, tak cuai. Sebaliknya, kalau kita dalam keadaan gagal untuk menghayati apa yang kita nikmati dalam hidup ini, kita tak merasakan apa kita nikmati itu Allah yang punya, tapi kita rasa kita yang punya. Aku sihat sebab aku jaga kesihatan. Aku dapat duit yang banyak sebab aku rajin bekerja. Aku bijak, aku pandai. Aku dapat nikmat macam-macam sebab aku orang yang memang tahu cari harta dan kekayaan. Akhirnya tetap semua itu di atas kemampuan dia. Kesihatan dia dapatkan, dia jaga kesihatan. Kesihatan dijaga, makan dijaga, jogging cukup, gym pun datang hari-hari. Makanan pun dia perhati, apa yang patut makan, tak makan. Contoh. Dan bila Allah berikan nikmat rezeki yang banyak melimpah ruah, aku bijak, aku pandai, orang lain tak semacam aku. Ini kadang-kadang menjadi penyebab akhir Allah tarik daripada kita keberkatan hidup dan segala-gala kebaikan kemuliaan. Saya mukadimahkan sebegini dalam suasana pagi-pagi sebegini bukan apa, supaya yang bercakap, yang hadir di masjid pada pagi ini, marilah kita mulakan perjalanan hidup kita di atas nama Allah Azza wa Jalla, nama agama, nama Allah Azza wa Jalla. Sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melepas bebaskan kita dalam ikatannya dengan kita walaupun sesaat. Allah tak lepas bebas kita walaupun sesaat dalam mengikat kita dengan dia. Sebagai contoh, kalau kita perhati, ambil sebagai satu ingatan yang boleh kita buka Al-Quran di awal pagi ini untuk dijadikan sebagai peringatan bersama. Dalam surah Al-Hashr, itu ayat yang ke-18. Walaupun ayat ini acap kali mungkin dibaca, dikupas, diulas oleh guru-guru kita, para ustaz kita, bahkan tuan-tuan membaca dia, tapi harga nilai ayat ini yang ringkas dan padat ini bukan satu nilaian yang mudah, satu nilai yang biasa-biasa. Harga ayat ini harga cukup mahal untuk kita ikat diri kita sekarang dengan akan datang, diri kita sekarang dengan lusa dan tulang.
akan datanglah. Apa kita ada sekarang dan apa kita nak miliki akan datang. Iaitu bila Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surahul Azim. Ayat pendek, ringkas, tetapi padat. Kerana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Allah sandarkan ayat kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan bahasa terjemahan mudahnya, ingat, jangan lupa. Ingat, jangan lalai. Ingat, jangan leka. Ini kalau terjemah dengan bahasa mudah daripada ayat Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, ingat, jangan leka, jangan lalai, jangan lupa. Apa dia kata Allah Azza wa Jalla? Allah kaitkan kita dengan apa yang akan kita nikmati akan datang. Kan akan datang kita tak nampak macam mana keadaan kita akan datang. Sihat macam mana tubuh badan kita. Katalah sekarang kita walafiat sihat, tak ada penyakit, tak ada masalah. Sikit pun tak ada masalah kesihatan. Fizikal kita alhamdulillah sempurna. Baru semalam buat medical check up, doktor kata saudara fit, tak ada masalah. Ada jaminan ke tidak boleh hidup Ramadan akan datang yang berbaki 9 hari lagi, 8 hari lagi? Siapa boleh berjaminan? Walaupun semalam doktor kata awak fit, tak ada masalah, kolesterol pun tak ada masalah, darah tinggi pun tak ada, cukup hebat, sempurna tekanan darahnya. Siapa boleh jaminan orang ini Ramadan 8 hari dia akan selamat hidup sampai hujung Ramadan? Usahkan Ramadan 8 hari, besok lusa tulat. Tak ada jaminan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku detik-detik yang akan datang. Kita tak tahu. Tak ada dalam pemikiran kita, tak ada dalam otak pemikiran kita ada akan hidup lagi tulak lusa besok sampai hujung Ramadan. Tak ada. Jadi Allah sebut hal ini bukan apa, untuk mengingatkan kita dengan satu peringatan. Apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ayat ini saya cuba amati kembali. Ayat dah acap kali saya tafsir baik tempat lah. Tapi dalam tempoh beberapa minggu ni, kebetulan persiapan untuk saya fokus kepada Ramadan, muhasabah Ramadan. So, biasa amalan saya lah, saya akan pilih surah-surah untuk Ramadan ini, 3 surah. Itu saya fokus betul-betul. 10 hari pertama surah sekian, 10 hari yang kedua surah sekian, 10 hari ketiga penghujung surah sekian. Paling tidak 3 surah saya akan pilih untuk saya fokus bacaan, makna dan tafsiran. Tengok apa tafsiran para ulama tafsir, 3-4 pandangan tentang ayat-ayat ini. Ini apa yang saya cuba buatlah, dan saya dah mula bersedia. Antara surah yang saya nak ambil dalam tempoh Ramadan akan datang, kalau Allah izin hidup lagi lah, mudah-mudahan lah, surahnya Al-Hasyr ini. Al-Hasyr ini antara 3 surah saya telah pilih, satu Al-Hasyr. Saya akan buat, saya makan A to Z hingga ayat pertama akhir, tengok makna, pengertian dan tafsir. Apa kata Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan apa kata At-Tabari contohnya lah dalam tafsir ayat ini. Maka dalam duduk buat persiapan ini, 2 surah belum pasti lagi lah. Al-Hasyr dah masuk dalam rekod, 2 lagi belum. Ayat yang saya baca pada pagi 18 ini, saya telah buat saya makan. Tengok peringkat awal dulu. Menarik bila Allah sebut wal tanzur. Allah guna perkataan
yang cukup harmoni, yang cukup mulia, yang cukup sempurna. Allah kata wal tanzur nafsum ma qaddamat. Tolong perhati, tolong lihat. Nazarah ni tuan-tuan, maknanya penglihatan mata. Ni nazarah, penglihatan mata yang nampak putih, hitam, tinggi, rendah, merah, biru, kuning, hijau, tiang, lampu macam-macam. Itu nazar. An-nazar, penglihatan mata. Bila Allah sebut wal tanzur, tolong perhati, tolong tengok dengan mata kepala kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, kaedah dalam beragama macam tu. Kita ni bila buka mata ni, kita akan nampak segala-galanya. Sebelum yang lain, kaki tak melangkah lagi. Mata buka, nampak dah. Tangan tak pegang apa lagi. Buka mata, nampak. Mulut tak cakap lagi. Dia buka mata, nampak. Telinga kadang-kadang tak dengar apa lagi. Dia buka mata, nampak. Bergerak tak lagi. Dia buka mata, nampak. Jadi bila kita dapat gunakan mata kita melihat sesuatu, kita nampak dan kita akan jelas. Ini pandangan daripada ulama tafsir secuba hati. Bagaimana Allah guna perkataan wal tanzur, tolong semak, tolong perhati, tolong tengok. Nazar. Contohnya, kadang-kadang kita tengok dengan mata ini, saya ambil contoh awal pagi lah. Bila kita awal pagi ni kita buka mata, first kita buka mata, daripada penglihatan mata kita, nampak bilik yang kita diami, isteri belah kiri kita, anak ke depan kita, dan bukan takat yang itu. Kita nampak batang tubuh kita. Tengok-tengok buka mata, tengok jam. Oh dah pukul 5, 4:30 dah, subuh tak lama lagi. Nampak serba nampak tangan, urat-urat, nampak bilik, nampak kaki, nampak jari. Artinya di situ, penglihatan yang Allah beri bukan sesuatu yang kecil. Satulah kata ulama, ini ulama tafsir kata, bila bermula kita nampak sesuatu, contoh kita bangun, ini pandangan ulama tafsir ni. Mereka cuba menafsirkan dengan satu, terutama ada ulama-ulama bidang bahasa, lughawiyun, makna bidang bahasa. Dia cuba beri suatu kupasan yang menarik tentang pengertian kalimat itu sendiri. Mufrad tentang makna kalimah itu. Katakan ulama-ulama lughah bahasa. Jadi kata mereka, bila Allah sebut nampak itu, memang penglihatan ini boleh menterjemah banyak perkara. Kalaulah kita bangun tidur, katalah pukul 5, 4:30 tadi, tengok tangan kita dalam keadaan mungkin sesuatu ada yang tak kena, luka contohnya, tak tahulah kerana boleh terluka. Penglihatan tadi dia terjemah dengan maksud apa? Kita akan kata, luka, kenapa ya? Tersepit ke contoh, di katil ke contohnya. Tak langsung mata kita menterjemah banyak perkara. Dengan mata lihat tadi, berbeza kalau orang mata tak nampak. Mata tak nampak, penterjemahan kepada apa yang sakit ke tak langsung. Tapi orang nampak ni, tengok tu, dia akan terasa, kenapa berluka ni? Sepit kat katil ke macam mana? Kenapa ni? Ada benda tajam tak katil contohnya. Jadi terjemahkan tak langsung, oh sakit ni, kena ke hospital pagi ni luka teruk ni, berdarah contohnya. Jadi kata ulama bahasa, bila penglihatan kita buka dalam keadaan kita nampak sesuatu, banyak tafsiran kita boleh buat. Banyak benda kita buat dengan tafsiran yang berlaku. Jadi Allah sebut ayat ini, wal tanzur, tolong tengok, tolong perhati, tolong buka mata kamu. Dan Allah sebut bukan secara umum, khusus. Apa khususnya? Allah kata apa? Wal tanzur nafsun.
tiap-tiap orang. Ini pun satu di antara makna yang cukup tersirat disebab apa yang tersirat. Wal tanzur nafsun, jangan baca asing, kena baca bersama. Wal tanzur nafsun, sebab tak dalam bahasa Arab depan itu dhamirnya balik kepada nafsun. Ta itu asal kata nazara, maksud ta itu dhamirnya kepada nafsun. Ta tanzur nafsun. Jadi kata Tuhan, tengoklah setiap kalangan kamu, setiap orang, tiap-tiap orang. Di sini kata ulama tafsir menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menitahkan tiap-tiap kalangan kita wajib mesti melihat ke dalam diri masing-masing. Kalau isu akhlak, ada tafsiran dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam hal ini kata apa? Ini isu akhlak lah ni. Imam Al-Ghazali ayat ini, bila Allah sebut tiap-tiap kamu lihat diri kamu, betullah kata para ulama, Mas Imam Ghazali dia kata apa? Wajib kita dalam hidup ini cuba tengok diri kita sendiri, belum tengok diri orang. Tengok diri kita, suluh diri kita, belum tengok orang lain. Kalau kita nak katakan orang buat salah, silap, suluh diri kita sendiri. Kita tak silap ke? Tak salah ke? Ini dalam bab akhlak, dalam beragama. Sebab ayat ini sebut, Allah sebut tengok diri masing-masing. Wal tanzur nafsun, tengok diri masing-masing. Jauh nampak orang, tengok orang segala kesilapan-kesalahan, kita tak nampak kesilapan kita. Nampak orang, bukan kita. Dalam agama, akhlak beragama, kata Imam Al-Ghazali, suluh diri kita sendiri. Apa kecacatan kita, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa dosa kita, apa benda yang kita buat tak betul. Belum kita nak tengok orang yang kita kata tak betul, tak kena, tak elok, buruk dan jahat. Suluhan itu diri sendiri. Aslah nafsak wad'u ghairak, kaedah dalam agama, baiki diri kamu, belum baiki orang lain. Ini akhlak. Akhlak ini penting. Sebab kadang-kadang dalam bermasyarakat ini, kita nampak orang punya kesalahan, jangan cakap lah 3 hari 3 malam kita balun, 3 hari 3 malam kita sebut atau orang punya kesilapan, kekurangan. Tetapi bila sudi kita lebih teruk kesilapan, kesalahan kita buat dalam hidup ni. Orang buat 2 kesalahan, kita 6 kesalahan. Orang ada 2 kekurangan, kita 8 kekurangan. Tapi cuma yang kita ni, kita boleh sembunyi, pandai tutup. Orang tak nampak rahsia keaiban kita. Yang orang ternampak, kita pun cepat. Ini benda yang berlaku dalam masyarakat yang menyebabkan kita kadang-kadang tak sudi kita sendiri. Ini bahaya. Bahayanya apa dia? Bahayanya boleh jadi mencacatkan orang lain dari sudut tomahan, kejian, cacian, makian. Ini kita takut. Sedangkan kita pun tak kurang buat salah dan silap dalam kehidupan beragama ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kebetulan depan saya ini ada surah Al-Mulk yang dicetak ini. Sebagai contoh ya, saya nak kaitkan sikit tentang ayat wal tanzur nafsun, tengok di kamu masing-masing itu. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Mulk ini, kebetulan depan saya ada ni, saya ambil satu ayat dalam ingatan saya ketika mana Allah sebut ketika mana Allah sebut tentang orang-orang kafir yang disaksa di alam mahsyar nanti. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini ayat yang ke-10 ni, Al-Mulk.
Kebetulan Pak saya dia Al-Mulk. Apa kata Allah? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'khilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini ratapan orang-orang dalam neraka nanti. Ini cerita ratapan orang dalam neraka nanti. Mereka mula berkata, wa qalu, mereka mula berkata, law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalau kami dulu masa hidup, kami dengar betul-betul, kami guna akal betul-betul. Makna kami guna akal kami dengan cara yang betul, kami guna penglihatan cara yang betul, dengar betul-betul, ma kunna fi ashabis sa'ir, taklah kami jadi ahli neraka pada hari ini. Ma kunna makna tidaklah kami ashabis sa'ir jadi ahli neraka. Ashab ahli, sa'id neraka yang membakar-bakar. Ini penyesalan siapa ni? Penyesalan orang-orang yang dulu dia tak guna nikmat Allah beri sama akal ke, pendengaran ke dengan betul. Maknanya tak adalah. Dia tak rasa dia bersalah. Dia nampak orang bersalah, dia rasa dia berdosa. Nampak orang yang berdosa bersalah, yang dia sebetul belaka. Padahalnya dia kalau semak dia punya kesilapan, lebih tahu penyesalan ini Allah sebut dalam Al-Mulk. Dia lalu berkata kepada Allah, wa qalu law kunna. Law ni bahasa Arab jika penyesalan. Kunna ni kami dulu masa hidup dulu. Law kunna, kami dulu, kalau kami dulu masa hidup, nasma, dengar betul-betul, naqil, guna akal secara betul-betul, ma kunna fi ashabis sa'ir, taklah kami dalam neraka pada hari ini. Ini benda-benda macam inilah yang kita ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita kena perhati. Wal tanzur, cuba semak, perhati, tengok dan seumpamanya. Itu satu. Yang keduanya, apa di antara semakan Allah minta kepada kita buat? Tengok benda. Tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat seterusnya Al-Hasyr tadi, ma qaddamat li ghadin. Kalau tuan buka Quran, terjemahan sekarang ni, terjemah yang mudah saya boleh beri, ma qaddamat li ghadin, apa yang kamu nak bawa besok, kamu nak bawa menghadap Allah besok. Ma qaddamat li ghadin. Li ghadin bahasa Arab maknanya besok. Ghadin besok, ams malam, ghadin besok, sabah pagi ni. Besok ini bukan hari dunia. Ghadin mana hari kematian, hari akhirat. Ayat ini ma qaddamat li ghadin, bukan Allah sebut nak besok untuk besok balik kampung, biskut raya ke, biskut tak ke, nak apa ni bawa makanan, tak. Bukan besok ni balik raya kampung, besok lusa. Apa yang besok dengan makna hari kematian kamu, hari akhirat. Apa nak bawa? Kenapa Allah sebut ma qaddamat li ghadin ni, persiapan besok ni? Cuba kita renung tentang ayat ini sekejap, dan saya cuba amati makna ayat dengan detail mendalam. Subhanallahil azim. Allah SWT, tuan-tuan, sayang kepada hamba-hambanya. Bekalan untuk dibawa ke alam mahsyar kena ada. Kena ada bekalan. Allah tidak akan sama sekali redha dengan hamba yang tak ada bekalan. Bila Allah sebut ma qaddam li ghadin, bekalan untuk besok, maknanya Allah ingat pada kita, walaupun kamu dah mati, bila dah mati meninggalkanlah segala-galanya, harta benda, rezeki, makan minum, pakaian, anak isteri, keluarga, tetapi tetap kamu ada bekalan. Kalau bekalan balik kampung, jelaslah kena sediakan beg-beg yang secukupnya, pakaian untuk 3 hari 4 hari, mungkin seumpamanya. Itu dunia. Tapi dalam bab akhirat kata Allah, ma qadam li ghadin, ialah sekurang-kurangnya, bukan sekurang, ada 3 bekalan yang dirakamkan oleh Al-Imam At-Tabari.
Bila sebut ma qaddamat li ghadin, 3 bekalan. Bahasa Arab dia panggil azad, bekalan. Ini yang ditafsirkan Imam At-Tabari. Bila Allah sebut bekalan untuk besok hari, sekurang-kurangnya, bukan sekurang, memang ada 3 bekalan kena bawa bersama. Yang akan bersama si mati, kita lah. Yang pertama, Imam Tabari kata apa? Ialah ilmu. Ilmu. Makna kita masa hidup ini, pencarian ilmu kita cari malam, siang, pagi, petang, tiap minggu, tiap hari, subuh, Jumaat, subuh, Ahad contohnya. Ilmu ini adalah bekalan untuk persiapan bertemu Allah Azza wa Jalla. Lighad ini bekalannya pertama ilmu. Wajib. Sebab apa? Sebab bekal ilmu adalah penyelamat kepada kita. Walaupun ilmu kita sehari hidup atas bumi, nak bawa ke mana? Ke mahsyar. Ilmu sifatnya tuan-tuan, kita di bumi betul, tapi dia bawa ke mana? Bawa ke mahsyar. Betullah kerajinan kita nak ilmu ini bukan setakat dia atas dunia, mengaji subuh, asar, zuhur, kemudian duha datang, bukan setakat dunia. Kaitan ilmu dan akhirat tu panjang ceritanya. Sebab kesan ilmu beramal. Sebab itulah yang keduanya ialah, kata Imam At-Tabari, ialah amalan. Ilmu bekalan. Yang kedua amalan. Amalan kita bekalan. Ini pelengkap kepada maqaddamat lighadin, kemudian besok. Pertama ilmu, kedua amalan. Mana ilmu dicari, diraih, amal dibuat. Yang ketiga kata Imam At-Tabari, antara perkara yang pasti dan penting dalam menjadi bekalan kita ialah kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Kita termasuk golongan diampunkan dosa. Jadi pertama ilmu, amalan, dosa yang diampun. Dalam bahasa mudah, taubatlah. Allah terima taubat kita. Kita bertaubat. Ini 3 yang disebut oleh Tabari sebagai ma qaddamat lighadi, bekalan kita. Ilmu, amal soleh kita, dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan semua, bila Allah sebut persiapan besok hari, kerana di hari akhirat, di hari mahsyar, ghadin, hari akhir mahsyar ini, bukan saja hari mahsyar sebenarnya. Ghadin ini bermulaan di alam barzakh, alam kubur. Maka seawal pergi alam kubur kita ilmu, amal, dan taubat. Bila alam kubur dah lulus daripada semua itu, perjalanan ke alam mahsyar menjadi mudah dan sejahtera. Tapi kalau saat bertemu di alam kubur pun amal tak cukup, ilmu tak ada, taubatnya tidak, kita mula gagal dalam perjalanan yang seterusnya. Lagi teruk perjalanan akan berlaku kepada kita hari-hari mendatang, nak sampai akhirat seumpamanya. Ini saya ambil ringkasan daripada At-Tabari. Yang penting ialah saya nak bawa cerita di bahawa macam mana Allah SWT minta kita supaya perhati diri masing-masing. Sebab itulah kita kena merasakan diri kita sendiri, bekalan banyak mana, ilmu tara mana, amal banyak mana, taubat dah buat ke tidak. Kita tak bercakap tentang orang, tentang kita, muhasabah diri kita, tengok diri kita, kekurangan dan kelemahan. Lalu kata Allah, dia ulang 2 kali dalam Al-Hasyr. Allah ulang 2 kali. Allah kata apa? Wattaqullah. Kalau tadi Allah sebut pertama ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullah, dah sebut sekali, tolong jaga betul-betul. Yang kedua Allah sebut sekali lagi, wattaqullah. Saya terjemah tadi, saya ulang balik terjemahnya, dan beringat-ingat, berhati-hati, berjaga-jaga.
Setelah Allah minta jaga, Allah minta persiapan besok hari dengan 3 perkara tadi, ilmu, amal dan juga taubat tadi, Allah ulang balik, jaga-jaga, jaga-jaga. Ini menunjukkan, kata ulama tafsir, pengulangan ini bukan pengulangan biasa. Dia Quran ini tuan-tuan, Quran ayat-ayat Allah ini mukjizat. Dia bukan satu bicara yang santai-santai, ini mukjizat. Tiap-tiap ayat, tiap-tiap huruf yang ada ini ada makna tersirat. Makna tersirat, pengertian cukup hebat. Kalau dikaji tentang bahasanya, tentang maksudnya, memang cukup hebat. Setiap ayat ada makna tersirat Allah, sebab ini kalam Tuhan. Bila Allah sebut pengulangannya, wattaqullah, ulang balik taqullah, makna apa? Kata ulama-ulama tafsir, betapa Allah SWT buka peluang, buka ruang kepada hambanya supaya tak lalai, tak lupa dan tak leka. Itu yang saya nak bawa, supaya kita tak lalai, tak leka dan kita tak cuai. Sebab kadang-kadang kecuaian tu berlaku, tuan-tuan, kita akur. Ni kita yang duduk beribadat ni kadang-kadang, alhamdulillah, ibadat kita mudah-mudahan kekal istiqamah. Tapi kadang-kadang ada kecuaian juga. Sebab apa kecuaian? Ialah kadang-kadang nafsu, syahwat kita yang tak dikontrol, situasi yang berlaku kadang-kadang kita tak kontrol, cuai juga. Yang kita dah jaga asar jam sekian-sekian, masuk asar ke masjid, tiba satu hari terlepas waktu asar. Sebab apa? Terlena, tertidur, sembang dengan kawan panjang, tengok-tengok asar dah masuk, tak sempat, contohnya tak sempat berjemaah, contohnya ada masa cuai. Kan ini ujian dalam kehidupan. Lalu kecuaian ini Allah sebut pada kita, wattaqullah, tolong semak, tolong pati, tolong jaga, tolong mecakna. Ini tanda Allah beri ruang kepada kita, peluang keemasan. Jangan kita cuai kepadanya. Dan Allah sebut sekali lagi, wattaqullah, bertakwa kepada Allah, bermakna jaga, hati-hati. Jadi pengulangan ini bermakna Allah beri kita ruang, peluang. Kalau dalam bahasa sekarang, peluang kedua lah. Ada orang kadang-kadang dalam hidup dah gagal dalam urusan hidup pertama, menjadi orang yang mungkin buat kesilapan, buat kesalahan, diberi peluang kedua, ubah peribadi, ubah sikap, ubah watak, ubah cara kehidupan, matlamat hidup. Peluang kedua ini berharga. Berharga, tuan-tuan, cukup berharga. Boleh jadi kerana kita buat silap seawal itu, kita berubah, totally berubah sungguh. Allah SWT lebih begitu, lebih pada itu, tuan-tuan. Satulah dalam satu hadis yang lain, nas matan saya tak nak baca sebab saya tak ingat detail, tapi maksudnya Nabi pernah sebut kepada seorang Badawiyun Arabiyun, seorang laki-laki Badawiyun, orang Arab, kampung Arabi, daripada orang jauh pendalaman. Kalau sebut Badawi Arabian, orang jauh pedalaman, dia bukan orang bandar Madinah, tidak orang bandar, orang kampung. Pernah satu ketika, ialah bila orang ni orang kampung, mungkin daripada sudut kehidupannya tak sama dengan orang bandar yang cerdik sikit. Minta maaf lah, kata bukan orang kampung ni bodoh, tapi kekurangan tu mungkin ada. Maka Badawi Arabi ini adalah kekurangan dia. Dia Muslim, dia beriman dengan Nabi SAW, tapi dia Arabi yang jauh daripada kampung. Badawi ini direkam dalam hadis daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis ini tak daripada hadis Bukhari Muslim, tapi hadis ini diterima oleh Al-Albani sebagai hadis sahih. Diterima hadis sebagai boleh pakai. Baik, ceritanya mudah, ringkas. Cerita panjang saya pun tak ingat nak detail, ringkas. Nak cerita tentang peluang ini, hal cakap peluang Allah beri ini. Jadi Arabi ini, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan dia dah beriman sekalipun, dia ada something, ada masalah. Apa masalahnya? Dia pemabuk,
dia minum arak, dia buat benda-benda yang bersalah dengan agama. Mungkin atas dia jauh pada bandar, hidup kampung, dia terlalai. Dia minum arak, dia buat, dalam hadis sebut, dia buat benda yang al-muharramat lah. Al-muharramat, benda-benda haram. Mungkin arak, mungkin judi, mungkin zina, wallahu alam, al-muharramat. Buat muharramat. Muharramat benda haram. Yang penting ceritanya, jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi, dia mengaku, dia ni sekian-sekian, ana mudhnibun billah, aku ni berdosa dengan Tuhan. Mana aku ni dengan Tuhan banyak dosa ya Rasulullah. A'adkhulul jannata? Dia Nabi, aku boleh ke syurga tak? A'adkhul jannata, man aku boleh ke syurga tak Rasulullah? Rindu syurga tu ada. Walaupun buat maksiat, rindu syurga tu nak juga. Perasaan tu ada, nak syurga tu ada. Dia tahu buat maksiat. Tanya Nabi, a'adkhul jannata? Aku boleh syurga ke? Nabi kata, boleh. Boleh syurga. Selagi mana Allah beri peluang untuk kembali kepadanya. Nabi kata boleh. Nabi tak syarat. Selagi mana Allah buka peluang kamu bertaubat kepadanya. Sekarang Nabi kata, al-an, sekarang ni, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kamu, Nabi sebut, kamu sekarang ni kena kembalilah. Sebab apa? Kamu buat kemaksiat, Allah tak matikan. Kamu buat maksiat, Allah tak matikan. Sekarang kamu masih hidup, sekaranglah kembali kepada Allah. Dah berdiri tadi tuan-tuan, lantas Nabi kata sekarang, jam tu juga dia menangis, dia istighfar, dia tak tinggal Masjid Nabawi. Pada masa itu duduk dengan Nabi sampailah dalam tangis air mata seumpamanya. Dan beberapa lama kemudian, ba'da syuhur, selepas berbulan, hadis disebut dalam hadis, selepas bulan kemudian, tak asyur, tak mungkin 3-4 bulan, 2 bulan, asyur ni lebih 2 bulan. 2 bulan syahrain, lebih asyur, lebih 2 bulan, 3 bulan kemudian, Nabi khabar berita sampai, laki-laki itu meninggal, mati. Bukan mati syahid, mati. Nabi kata, yadkhul jannata, dia akan ke syurga. Jamin Nabi. Nabi cakap dengan wahyu, mukjizat, bukan main-main. Yadkhul jannah, dia akan ke syurga. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya, Allah ni tak pernah tak bagi peluang kepada kita. Kalau dunia orang buat silap bagi peluang kali kedua untuk bertaubat, untuk kembali pulih, Allah takkanlah hukum kita sekaligus kan dosa kita. Tidak. Allah bagi peluang. Betul ayat ini Allah ulang 2 kali. Wattaqullah, pertama, ulang balik wattaqullah. Tengok diri masing-masing. Jaga-jaga diri masing-masing. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah maha mengetahui. Khabir ni tuan-tuan terlalu amat mengetahui. Itu khabir. Khabir ni kalau bahasa Arab, pakar. Khabir ni maknanya orang di kepakaran. Khabir. Orang dalam bidang kedoktoran, bidang perubatan, pakar jantung, kita panggil tabib. Khabir. At-tibab, mana pakar jantung. Khabib kataan menangkan kepakaran. Dia guru bidang matematik, pakar dalam bidang matematik, pakar dalam bidang guru kimia contohnya, sebab dah lama tugas, pemeriksa kertas pula, macam-macam. Dia punya guru, kita kata khabir, pakar dalam bidang ini. Dalam ayat Allah kata apa? Inna khabirun, Allah terlalu amat tahu dan faham, kenal, bima ta'malun, tiap apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan, ayat ini ada makna tersirat. Sikit saya nak ambil, iaitu bila Allah sebut khabirun, Allah sebut kepada kita bahawa tiada sama sekali dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla benda yang tak mungkin Allah tak ketahui. Tak ada sama sekali.
Mana khabir Allah ini terlalu tajam, semacam mana satu ayat yang lain dalam surah Al-Fajr Allah sebut penglihatannya tajam. Apa dia ayatnya? Surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad maknanya sesungguhnya Tuhan kamu amat tajam penglihatannya. Inna rabbaka, inna, betul ayat itu. Inna rabbaka, ya betul. Inna rabbaka labil mirsad, al-fajr wal fajri walayalin, tengah-tengah itu. Sesungguhnya Tuhan kamu labil mirsad maknanya terlalu tajam. Tajam bukan macam pedang, macam pisau. Mak tajam terlalu hebat penglihatannya. Dia suluh nampak segala-galanya. Jadi kata apa lagi? Itulah sifat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hidup kita ini. Niat kita benar, Allah mengetahui. Jadi ayat tuan-tuan Al-Hasyr ini ringkasan umumnya perlu kepada penelitian. Tafsir ni kalau tengok dalam beberapa ulama panjang cerita. Tapi saya ambil ayat ini bukan apa, nak cerita bagaimana dalam hidup ini fokus kita nak kena betul. Bila fokus hidup kita betul dalam agama dan ada panduan yang mandu kita ke jalan kebaikan, keselamatan, tak ada siapa yang akan kecewa, dikecewakan dan terkecewa. Tak ada siapa yang kecewa, dikecewa dan terkecewa, tak ada. Urusan dunia menjadi kita terkecewa. Ada orang yang kadang-kadang modal dah ada, perniagaan dia start, tapi dikecewakan oleh rakan seperniagaan. Terkecewa sebab dia buat benda yang tak betul. Ataupun dia pun ialah dalam maksud dia kehilangan apa dia nak, tak capai apa dia. Dalam agama jangan bimbang. Dalam agama ini Allah tak akan kecewakan kita, mengecewa kita tak terkecewa. Sebab Allah SWT dia akan beri kita segala kebaikan, kemuliaan. Kerana Allah memang sayangkan hambanya lebih pada segala-galanya. Jadi itulah sebabnya maka saya sebutkan pada pagi ini, hal ini untuk mengajak diri saya, tuan-tuan, supaya biarlah sesaat kita hidup ini kita kenal, memang kita kenal hidup ini dalam maksud yang sebenarnya, terutama di penghujungnya kita berhasrat, bercita-cita, berkeinginan untuk mendapat nikmat yang pelbagai. Paling dekat kita ialah 8-9 hari lagi nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita nak sangat-sangat moga Allah berikan rezeki kehidupan, nyawa yang masih lagi dalam saat macam ini, kesihatan fizikal, boleh beribadat dengan secergas mungkin, qiyam, tahajud, zikir, tilawah, dengan tarawih, dengan puasa yang lengkap kita nak. Tetapi semua ini adalah menurut kehendak ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Kita boleh mendabik dada, aku sihat, pasti aku dapat segala-galanya. Aku kaya, pasti aku dapat tidak sama sekali. Itulah kita dalam hidup ini kena ada suatu tempat bergantung harap kepada Allah Azza wa Jalla. Balik pada cerita awal saya tadi, sebab dalam hidup kata Allah Azza wa Jalla, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua yang kamu ada itu milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik kamu. Bukan milik kamu, bukan hak kamu. Dan kalau begitu keadaannya, maka tuan-tuan, kerdilnya kita, lemahnya kita kena akui, kena akur. Maka jangan kita ikat kehidupan kita dengan gahnya kita. Daripada sudut kita ada, baik harta, baik pangkat, sampai tidak sama sekali. Kita ini, kalau ibaratnya sebagai manusia ini tuan-tuan, lebih lemah daripada seekor semut ataupun seekor lipan, seekor binatang yang nampak lemah tapi lebih gagah pada kita. Ini saya ambil daripada pandangan Al-Imam Al-Ghazali yang kata, tak payah sombonglah kamu yang seekor lipan yang kecil. Bahasa Arab lipan dipanggil apa saya lupa dah, tapi terjemah lipan lah, lipan-lipan kecil tu. Tak payah kamu sombong sangatlah.
gigitan lipan saja, dengan tak kena cara gigitan tadi, kamu akan koma, akan mati. Nak gah tara mana? Ular yang tak panjang sampai 6 meter pun, 1 meter aja, tapi dengan sengatannya, dengan bisanya, boleh jadikan kita lumpuh segala-galanya, mati. Nak gah pula kita. Jadi hidup kita ni kalau nak kira dengan nilainya, lemah selemah-lemahnya. Tetapi yang menguatkan kita, iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kekuatan harta, fizikal, semuanya tak ada di sana kekuatan melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, marilah sama-sama kita jadikan kekuatan yang kita ada pada hari ini, ilmu yang kita raih, pahala yang kita buat, iman yang kita cari, yang istighfar kita buat itu sebagai jalan-jalan. Kalau tadi 3 benda tadi disebut Imam As-Suyuti, itulah nadi kita. Dengan iman, dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal dan dengan taubat pada Allah. Itulah kekuatan kita bawa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbaki ni, hari ni 21 kan, 1-2 Syaban hari ni, 21 Syaban. Dah lupa dah tu sebab nak masuk Ramadan sangat-sangat. Lupa, tak apalah, lupa macam apa. Kita hari ni dah masuk 22 Syaban pagi ni. 21 Syaban, betul lah. Berbaki lagi sekitar 8-9 hari ni. Apa yang kita nak buat ialah, pertama, banyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami untuk tumbuh Ramadan. Ulanglah baca. Ini hadis Abu Daud radhiyallahu anhu. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampai kami untuk tumbuh Ramadan. Baca dan baca, mudah-mudahan dengan niat, dengan doa begitu rupa Allah terima. Pertama, kita baca doa tadi, minta Allah sampai kita Ramadan. Yang kedua, bina niat yang salihah. Niat kita apa? Niat kita untuk Ramadan, aku nak jaga ibadat, tambahkan ilmu, tambahkan keimanan, cari pahala yang berkekalan, cari redha yang berpanjangan. Niat kita. Niat nak hidup Ramadan dengan ibadat. Niat nak hidup Ramadan dengan ibadat yang lengkap, puasa lengkap, ibadat surat lengkap. Niat dalam hati. Dan yang ketiganya ialah dalam kesempatan kita Ramadan datang ini, yang ketiga ialah kita cuba istighfarkan seawal mungkin. Bukan tunggu satu Ramadan baru istighfar. Bersihkan diri kita. Saya sebut dalam ceramah 2-3 malam lepas di Kelang, saya kata Ramadan ni macam tetamu lah. Tetamu kita. Ramadan ni nak bertamu rumah kita ni. Dah setahun dia pergi, sekarang dia nak balik ke tamu kita. Ramadan tamu kita. Bayangkan tamu yang kita nak sambut. Siapa tamu kita? Mungkin mak ayah kita, mungkin abang kita. Telefon, abang, adik, minggu depan abang datang KL ni. Abang kita duduk di Beseri Pelih tu. Dia mari setahun ke Kuala Lumpur pun 6 tahun sekali, bukan tiap bulan. Tiba-tiba nak ke Kuala Lumpur, rumah kita di Subang Jaya. Dia report kat kita nak datang minggu depan. Bila? Hujung minggu Ahad. Berapa bulan? Sekian-sekian. Apa kita buat, tuan-tuan? Kita akan siapkan bilik yang lengkap. Kita akan pastikan bilik yang sesuai. Toilet kita bersihkan. Cadar kita cari yang baru. Tak yang beli baru pun, yang dah ada, hampar yang baru. Bilik kita pastikan lampu-lampunya lengkap. Toilet kita lengkapkan segala-galanya, mungkin sabun dengan segala-gala, hand wash macam-macam. Sebab apa? Ni tamu datang ni. Nak beri bilik yang sempurna, katil yang sempurna, nak beri tilam yang sempurna, toilet pun terbaik, aircon pastikan berfungsi. Sebab apa? Tetamu kita ni, abang kita, adik kita, mak saudara kita atau waktu kita contohnya. Itu hak kita sebagai penerima tetamu. Jadi maknanya lengkapkan bilik tadi. Dia sampai, sila bang, ini bilik abang. Dia pun masuk bilik seronok, tenang, bahagia. Wangian pun ada, toilet pun bersih. Ramadan macam itulah, tuan-tuan. Kita terima Ramadan dengan hati yang niat betul. Kita terima dengan, kita mula apa? Kita minta ampun kepada Allah. Terima Ramadan, belum masuk, kita dah mula istighfar. Dah mula ampun kepada Allah. Bersihkan diri kita daripada segala kebejatan. Lalu Ramadan datang.
Bukan masuk Ramadan malam ni, baru malam ni nak istighfar, bukan. Itu tak betul. Kita terima Ramadan, hati kita dah bercahaya, hati kita dah berkualiti, dah ada istighfar, taubat. Itu baru betul. Ni benda tunggu Ramadan masuk baru nak istighfar. Itu pun malam kelima Ramadan, malam pertama 2 belum lagi. Tak begitu tuan-tuan. Kita bermula dengan bersih hati. Ramadan belum tiba, dah ada pembersihan hati dan jiwa. Ini 3 perkara. Pertama, solang balik, kita doa banyak-banyak. Kedua, niat yang salihah nak terima Ramadan. Ketiga, istighfar pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan satu Ramadan akan muncul tiba. Kita diberi Allah kesihatan yang baik, rezeki yang baik, badan yang sihat, kehidupan yang di Allah redai, mampu kita untuk berpuasa dan mengamalkan sebaik-baik amalan Ramadan dengan tasbih, tahmid, zikir, munajat, qiyam, tahajud, dengan tarawih dan segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan kami. Kerana semua ibadat ni tuan-tuan demi untuk kelangsungan kita pada hari-hari mendatang insya-Allah. Wallahu a'lam. Itulah sekadar apa yang dapat sampaikan pada pagi ini dalam tajuknya sekitar kerangka kehidupan di sebalik kalimah hidup di sebalik Al-Hasyr 18. Itulah yang saya bawa tadi kepada tuan-tuan. Moga-moga Allah berikan kita kemanfaatan, ilmu makin padu, hidup semakin mulia, iman semakin kokoh, akhlak semakin jitu, dan amal kita makin mantap insya-Allah. Itulah sekadar yang dapat sampaikan. Doa-doalah sama kita insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, dalam redha Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan kami yang suka beri keampunan, maka ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami. Innaka sami'ud du'a. Engkau Tuhan kami yang mendengar bicara, mendengar doa-doa, mendengar apa yang kumohon kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami. Innaka antallahul wahidul ahad. Tuhan kami yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa. Allahus Samad, Allah tempat mohon bantuan dan pertolongan. Allahumma rabbi yassir umurana, permudahkan ya Allah semua urusan amal, ilmu dan ibadat kami. Allahumma rabbi yassir umurana, permudahkan semua urusan amal ibadat kami. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami untuk temui Ramadan tahun ini. Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah untuk bersama Ramadan tahun ini. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah jadikan kami berkesempatan untuk temui Ramadan pada tahun yang berkat ini. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakan Islam dan umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami berilah kepada kami ya Allah dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.